Lance Corporal Besara Sigai Anak Endawan, Elias Nawan. Beliau adalah anggota unit komando yang dihantar untuk menyertai operasi di hutan simpan Ulu Kinta dan juga di Sungai Siput. Bujang berani Anak Iban Sarawak yang terbukti keperwiraan serta keberaniannya di dalam pertempuran Ulu Dap Kanowit pada tahun 1972. Dan juga antara nama yang membarisi senarai penerima Pingat Gagah Berani PGB. Beliau adalah merupakan antara anak Iban yang menyahut seruan berkhidmat untuk negara suatu ketika dahulu. Dilahirkan pada tanggal 6 Julai 1944 di Rumah Kasau, Nanggamujan, Batang Ai, Lubuk Antu, Sarawak. Beliau merupakan anak sulung daripada 11 adik-beradik kepada pasangan suami isteri iaitu Encik Nawan, anak Kasau, dan Puan Tau, anak Ngindang. Sekitar tahun 1949, dikatakan keluarga beliau telah berpindah ke rumah Bunjai di Lundu, Sarawak. Dan di sanalah beliau membesar. Memulakan alam persekolahannya di Christchurch School, Stunggang, Lundu, sehingga beliau menamatkan persekolahan sehingga darjah 6. Seperti anak teruna Iban yang lain, beliau bukanlah jenis yang berpeluk tubuh sahaja. Sebaliknya, walau masih di usia remaja, telah meringankan tulang, membantu keluarganya mencari rezeki. Menjadi penoreh getah, buruh, malah sehingga menjadi peniaga di sempadan Indonesia Sarawak adalah antara pekerjaan yang pernah beliau lakukan. Namun begitu, di dalam diri beliau sentiasa berkobar-kobar untuk menjadi prajurit negara. Lebih-lebih lagi apabila melihat sendiri kehebatan ayah saudaranya, iaitu pegawai Waran II, Ninkan Anak Kasau. Beliaulah yang sentiasa menjadi pemberi inspirasi kepadanya untuk menjadikan bidang ketenteraan sebagai karier tetapnya. Pada tanggal 22 Jun 1964, Sigai menyahut seruan untuk berkhidmat sebagai anggota tentera Malaysia. Beliau telah berjaya menempatkan diri untuk menjalani latihan ketenteraan di Kem Gurkha Sungai Petani, Kedah. Setelah tamat latihan dan lulus dengan cemerlang, beliau telah ditugaskan di Batalion 1 di Ipoh, Perak. 4 tahun lamanya beliau di Ipoh, Perak. Akhirnya sekali lagi beliau dipindahkan untuk menganggotai 5 brigade di Sabah. Walaupun sudah menjadi anggota tentera, namun jiwa Sigai sentiasa menginginkan sesuatu yang lebih mencabar. Makanya pada tahun 1970, beliau telah memohon untuk menyertai unit komando. Ternyata permohonan beliau itu mendapat perhatian pegawai atasan, lantas dihantar untuk menyertai latihan asas komando. Sehinggalah beliau berjaya dianugerahkan dengan beri hijau. Dan selepas itu beliau dihantar untuk menyertai X Squadron. Operasi hutan pertama beliau sebagai anggota komando adalah ketika dihantar untuk menyertai satu operasi di hutan simpan Ulu Kinta, Perak. Di bawah ketuanya pada ketika itu Lieutenant Yak Poh Meng. Pada waktu itu, beliau bersama 10 lagi anggota komando telah ditugaskan untuk membantu 4 ranger yang sedang dalam kancah pertempuran dengan gerila komunis. Kerana masih lagi di dalam kancah peperangan pada masa itu, helikopter yang membawa 10 anggota komando berlepas dari kem Tambun, Perak, tidak dapat mendarat di kawasan perang. Jadi kesemua anggota komando telah bertindak keluar dari helikopter pada ketinggian yang membahayakan, iaitu dengan hanya menggunakan tali. Setelah berpijak di tanah Ulu Kinta, beliau dan rakan-rakan komandonya telah memulakan operasi untuk mencari gerila komunis yang telah meloloskan diri. Beliau adalah antara unit komando yang bertanggungjawab menemui pegawai ATM yang gugur sebagai bunga bangsa ketika pertempuran di hutan simpan Ulu Kinta, iaitu Kapten Mohana Chandran. Setelah operasi hutan Hulu Kinta, beliau bersama-sama 10 komando yang lain telah ditugaskan ke satu operasi di Bukit Condong pula. Dari Lasah, mereka telah berjalan kaki untuk ke Sungai Siput. Di Sungai Siput inilah pengalaman pertama beliau berhadapan dengan musuh secara 4 mata. Mereka telah bertempur berhabis-habisan dengan musuh sehingga menyaksikan seorang anak Sarawak, iaitu Trooper Rasli bin Buang, telah gugur sebagai bunga bangsa pada masa itu. Sementara rakannya iaitu Trooper Sharif bin Hadis meninggal dunia sewaktu di dalam perjalanan ke hospital akibat kecederaan yang teruk. Kedua-dua operasi ini menyaksikan beliau menabur baktinya di bumi semenanjung Malaysia. Pada tahun 1972 pula, beliau sebagai anggota komando yang diarahkan untuk membantu pasukan Ranger dan Askar Melayu di Kanowit pula. Pada masa itu, beliau sudah pun dihantar untuk menyertai Troop 5 Yankee Squadron
di Kem Pagaruyung, Sibu, ketika pertempuran yang berlaku di Ulu Dap, Kanowit pada Mei 1972. Kebijaksanaan dan keperwiraannya banyak membantu anggota keselamatan Malaysia pada masa itu. Beliau membarisi pasukan hadapan dan pada serangan pertama menyaksikan beliau bersama seorang lagi rakannya, iaitu Trooper Kandasamy, telah bertembung dengan musuh komunis. Walau hanya berdua namun berpantang mereka berundur. Sebaliknya gerila komunis yang lebih ramai telah ditentang biar nyawa menjadi taruhan. Kemudian pertempuran kedua yang berlangsung hanya selang 2 hari dari pertempuran yang pertama. Menyaksikan sekali lagi beliau menjadi harapan pada waktu itu. Nalurinya yang sentiasa peka pada sekeliling telah banyak menjadi panduan kepada pasukannya. Ketika pertempuran kali kedua di Ulu Dap, peluru dari senjata beliau telah membunuh 2 orang komunis. Walaupun buat kali kedua gerila komunis berjaya meloloskan diri, namun kejayaan dan pengorbanan anggota keselamatan kita pada masa itu cukup menyerlah. Di atas jasa dan keberanian beliau di pertempuran di Ulu Dap, Kanowit inilah, akhirnya beliau dianugerahkan pingat gagah berani PGB dari Yang di-Pertuan Agong. Pada ketika itu Sultan Badli Shah pada tanggal 5 Jun 1974. Dipetik dari Facebook Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Waktu paling getih yang pernah dilalui beliau ialah pada tahun 1969, di mana berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Disebabkan kekurangan dan kekangan anggota tentera pada ketika itu, beliau terpaksa melakukan pelbagai tugas seperti menghantar makanan kepada anggota tentera yang bertugas, serta menjadi operator telefon pada sebelah waktu malam. Saya sering dimarahi oleh pegawai atasan sewaktu bertugas sebagai operator kerana saya tidak fasih berbahasa Melayu, kata beliau. Beliau juga pernah ditugaskan untuk memantau keadaan huru-hara yang berlaku akibat rusuhan di Jalan Chowkit. Di situlah beliau telah melihat beberapa mayat bergelimpangan di merata-rata kawasan dan berasa cukup sedih dan sayu ketika memindahkan mayat-mayat tersebut. Beliau akhirnya bersara pada tahun 1974. Dipetik dari Facebook Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Pesanan beliau kepada generasi muda pada masa kini agar sentiasa menghargai pengorbanan para pahlawan yang sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Janganlah lakukan perkara-perkara yang buruk di sini, kerana inilah satu-satunya negara tanah tumpah darah kita dan tiada gantinya, pesan terakhir beliau. Sekian. Jaran gunung kedekinan melempar, bawah langitnya kami bernaung, rasa kasih tercurah, tanah airku bumi bertuah, tiada bandingannya, rela bersama.